bagi kami orang percaya. 主啊，谢谢你，我们要为今天非常重要的一日，谢谢你。 Kematian Tuhan menjadi penentu hidup kami. 主的死决定了我们的人生， Kematian Tuhanlah yang boleh menarik kami menjadi orang percaya. 主的死已经呼召我们成为信主的人。 Biarlah ya Bapa dalam peringatan hari ini, 让今天的纪念日， biarlah kami boleh ya Bapa diperlengkapi dengan firman-Mu. 让主允许我们能够领受主的话， Sehingga kami semakin memahami arti penderitaan Tuhan, kematian Tuhan bagi 让我 kami. 们更加知道明白主的死。 Sertai ya Bapa kedua hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. 你与我们两位你的仆人同在， Sertai juga kami semua yang mendengarkan 与 firman-Mu. 我们大家听的同在， Supaya kami dipersatukan dalam kebenaran firman. 让我们以你的真理合而为一， Dipersatukan dalam memahami karya keselamatan buat kami. 让我们能够明白主救赎的杰作。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢主， Dengar seru doa 谁 kami 听我们的祷告？ dalam nama Tuhan kami Yesus 靠 Kristus. 耶稣基督生命祈求， Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan membaca dua bagian nats firman Tuhan. 我们要读两处的经文， Pertama dalam Injil Matius 27 ayat 45 dan 46. 马太福音27章46节， 45 dan 46. 马太福音27章25节与26节。 Bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Mandarin. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. 马太福音27章第45节与46节，从无争到生出，遍地都黑暗了。越在生出，耶稣大声喊着说：“伊利伊利，拉玛撒巴格达尼。”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？ Kedua Galatia 3 ayat 10 sampai 13. 标处就是在加拉太书3章10节到13节， Dibacakan dalam dua bahasa juga. 也是用两个语言来读。 Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kuduk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. 加拉太书3章10节，凡以行律法的为本的，就是被咒诅的，因为经上记着，凡不照律法书上所记的一切之事去行，就被咒诅。每个人看着律法在神面前称义，这是明显的，因为经上说，义人必因信得生。律法原不互信。 本不互信之说，这些事的就必吃或做。基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上的都被咒诅。 Demikian firman Tuhan berbagi Alkitab yang merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup kita. 读经到此番，听了主的话，并且实行在每日的生活当中，神要祝福你们。 Saudara, tema kita adalah menanggung murka Allah. 今天我们的讲题只是我们要承担神的惩罚。
Saudara, boleh dikatakan penyalipan adalah hukuman yang paling brutal dan kejam. 弟兄姊妹们，挂在十字架上、挂在木头上的这个刑罚，是一个非常野蛮的刑罚。 Ya, brutal dan kejam dari peradaban manusia yang pernah ada. 野蛮与残忍是历代人生的最苦的刑罚。 Saudara, artikel yang dicantumkan di South African Medical Journal 在 South African Medical 杂志里面， itu diterbitkan tahun 2003. 那是记载在2003年12月份， Mencatat saudara bahwa eksekusi lewat hukuman salib ini saudara berasal dari Asyur dan 那 Babel. 我知道每一个人受刑罚印着在上十字架上，是从亚述与巴比伦， Dan digunakan secara sistematis pada zaman Persia. 这个刑罚继续不断的实行在波斯的时代， Dan kemudian dilanjutkan di masa zaman Yunani. 以后就在希腊的时代继续实行， Dan akhirnya diterapkan lebih banyak lagi pada zaman Romawi. 以后在罗马帝国的时候就实行的越来越多。 Jadi saudara kalau melihat dari cara hukuman penyalipan ini, 所以弟兄姊妹们，如果我们看这个十字架上的刑罚， boleh katakan berlangsung selama 1000 tahun. 这完全已经实行了1000年。 Saudara-saudara, ini suatu tindakan yang sangat keji 弟 sekali. 兄姊妹们，这个刑罚是非常的残忍。 Bahkan saudara dari perkamen Qumran dari orang-orang Yahudi, 这是从犹太人的 Perkamen Qumran ya, mengakui bahwa pernah ada penyalipan atas bangsa Yahudi juga. 并且在哪里是说有各位叫犹太人受这一种刑罚？ Bahkan pernah satu kali terjadi di tahun 4 sebelum Masehi. 有一个时候在主权第4纪。 Itu dinyatakan hukuman secara massal, kira-kira 2000 orang sekaligus disalibkan. 那个时候上十字架上的一群人大约有2000名。 Saudara, perjanjian lama tidak ada istilah salib. 弟兄姊妹们，在旧约没有十字架， Tetapi di dalam perjanjian lama ada istilah digantung atau disula pada tiang. 但是在这个旧约有说有挂在木头上，或者是把它这个倒转过来挂在木头上。 Itu terjadi juga di zaman Esther, saudara. 那也是发生在以斯帖的时代。 Pada waktu itu ada suatu maksud jahat dari Haman yang ingin menggantung Mordekai. 那个时候，国王哈曼他有对这个某一个亚底加一个坏的心事。 Dan hukuman ini sebagai suatu tanda penghinaan. 那么这个刑罚是一个侮辱的方式。 Biasanya saudara, orang yang digantung itu lebih dahulu sudah dibunuh. 其实还没有被挂在木头上，这个人已经被杀死。 Setelah dibunuh saudara, orang itu digantung di atas. 杀了以后就挂在木头上， Kadangkala juga dibiarkan untuk dimakan oleh 有时 burung-burung. 候就放在园地里给那些野鸟来吃。 Tanda penghinaan yang luar biasa 这是 sekali. 非常特别的侮辱的方式。 Dan sehingga saudara dari sini kita melihat bahwa hukuman ataupun penyalipan itu sesuatu hal yang tanda petik lumrah pada zaman itu. 这种刑罚，这一种挂在木头上，在那个时代非常的普遍。 Dan perjanjian baru mencatat peristiwa penyalipan Tuhan Yesus 那么新 Kristus. 约也是记载主耶稣上十字架。 Saudara, kadangkala ada orang-orang yang sudah dibuktikan sedemikian pun tetap menyangkal ada penyalipan. 弟兄们，很多人就能够证明这一种十字架的刑罚仍然存在。 Tidak mungkin itu cuma hanya karangan manusia saja. 有的人说十字架是一个一个传说。 Padahal saudara, bukti-bukti nyata dari tulisan-tulisan peninggalan zaman dahulu itu menyatakan hukuman salib itu terjadi.
其实这个很多人都说十字架的刑罚仍然能够实行， Bahkan saudara, di lingkungan orang Kristen malahan. 那么也是在基督徒里面发生。 Walaupun Kristennya ini adalah Kristen yang sesat, saudara. 其实那个基督教是一个异端的宗教， Seperti paham dari Gnostik 好像这个 Gnostic 这一个传说， yang mengatakan, oh Yesus tidak disalibkan. 他们说耶稣没有上十字架， Dia itu merubah wajah orang lain. 他们说只有改变他的形象， Dan kemudian dia merubah dirinya 以 sendiri. 后他就改变自己， Sehingga yang disalibkan adalah orang lain yang 以 berwajah. 至于上十字 seperti 架 dia. 上十字架的人是别人。 Akhirnya saudara juga diikuti oleh beberapa pemahaman kepercayaan lain. 以后有别的宗教也是这样的学说， Tapi saudara dan saya harus paham bahwa ajaran Gnostik adalah ajaran yang jelas salah dan keliru. 但是弟兄姊妹们，你们应该要明白这样的学说完全是不对。 Bahkan beberapa kitab Injil yang berlatar belakang Gnostik pun secara geografi pun banyak 因为 kesalahan-kesalahan. 我们知道很多他们传说的福音，在传说当中，仍然他们有很多的错误。 Jadi saudara, kalau betul-betul kita mengerti apa artinya kebenaran, 所以，如果我们要知道什么叫做真理， dan kita bersyukur kepercayaan kita berdasarkan kebenaran. 我们感谢主，因为我们所信的是按照真理， Kebenaran tidak bisa disangkal lagi. 这个真理完全不能否认。 Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang bukan asal dongeng dari 我们的 manusia. 信仰不是传说， Dan juga kepercayaan kita bisa 我们 dipertanggungjawabkan. 的信仰仍然我们能够担保。 Saudara, apa arti dari menanggung murka Allah? 那么，什么叫做说我们这个背负神的震怒？ Yang pertama, saudara, bahwa Yesus diperlakukan secara brutal yang menunjukkan betapa kejinya dosa manusia. 第一就是说，他们对待主耶稣非常的残忍，意思说人的罪恶非常的浩大。 Saudara, penyalipan itu umumnya dilakukan karena masalah politik. 上十字架其实是为了政治。 Biasanya karena politik itu terjadi karena juga ada pemberontak-pemberontak. 政治能够发生，因为很多的反叛， Dan kemudian ada juga kriminal-kriminal yang mengganggu keamanan. 并且很多的案件发生，并且扰乱治安。 Dan kita tahu Yesus disalibkan, motifnya adalah politik. 我们知道主耶稣上十字架上，他的后台背景是为了政治， Ditambah dengan agama. 并且再加上信仰。 Pada waktu itu agama pun akhirnya berurusan dengan politik. 那个时候，宗教也是与政治有关系。 Dan politik pun yang tadinya agak segan dengan agama, akhirnya ikut campur di dalam agama. 那个时候，政治他不想参与宗教，但是最后却与宗教掺和。 Saudara, kalau saudara dan saya mempelajari Alkitab dengan baik-baik dan merenungkannya dengan baik-baik, apa yang mungkin kita alami dan terjadi di dunia kita ini, saudara, itu semua hal yang sama dengan zaman dahulu juga. 弟兄姊妹们，如果我们好好思想圣经，好好读圣经，一切我们所面临的以前旧的时代也是同样发生。 Karena dosa manusia tetap sama. 因为人的罪照样的这个罪恶。 Saudara, brutalnya dosa manusia itu dinyatakan bagaimana brutalnya peristiwa penyalipan. 弟兄姊妹们，我们的罪非常的残忍，也是跟上十字架上这个刑罚也是残忍。 Itulah yang dialami oleh Tuhan kita 这就 Yesus 是我们主 Kristus. 耶稣所面临的时刻。 Diawali dengan cambukan-cambukan yang sangat menyiksa. 最初主耶稣所面临的是鞭打，40次的鞭打。 Mungkin digunakan tali yang berkulit, kemudian bahkan ada yang berbola duri.
那个编织是有皮，并且很多的禁忌放在上面。 Saudara, orang Yahudi lewat hukum Taurat dari Tuhan, kalau menghukum orang dengan cambukan itu masih ada batasnya. 弟兄姊妹们，犹太人借着神的律法，用鞭子刑罚人，有它的限度。 Dalam Ulangan pasal 25 ayat 3, Tuhan perintahkan, kalau engkau sudah mencambuk orang 40 kali, kamu tidak boleh mencambuknya di masa depan. 在民数记有写，如果你已经刑罚某一个人，没有打死他，以后这个人就没有接受同样的刑罚。 Jadi sudah 40 kali adalah hukuman cambukan yang paling maksimal dan sudah tidak boleh mencambuk lagi. 那么在哪里写他被打40次是最多的限度，不能再打， Saudara, dasar manusia berdosa. 因为人是犯罪的。 Dan itu pernah dicatat bagaimana Paulus mengalami cambukan-cambukan. 这是也是保罗有记载他如何面临鞭打。 Tapi dia dicambuk sudah tidak sampai 40 kali, 39 kali. 因为他受到鞭打没有40次，是39次， Sehingga dengan demikian dia nanti bisa dicambuk lagi yang kedua kalinya. 所以如果39次以后他还能够接受别的刑罚， Kalau tidak salah ingat sudah dia sampai dicambuk 3 kali sudah 40 kurang 1. 如果不错的话，他3次受到鞭打，39次少了1次。 Tapi bagaimana dengan Yesus? 但是主耶稣如何呢？ Dia dicambuk dengan tidak terbatas. 他被鞭打没有限度。 Sudah lewat cambukan-cambukan yang dahsyat itu sudah luka yang dalam pasti dialami oleh dia. 那么很残酷的鞭打，以及主耶稣的伤是非常的沉、非常的重。 Kalaupun dipakai bola-bola duri, 如果这个鞭子是用竞技来鞭打的话， ataupun tali-tali yang berkulit keras itu, 或者用很硬的皮来打他， pasti sudah terkena bukan sekedar kulitnya saja, 所以不但他的皮毛受到损伤， tapi itu juga sampai masuk ke dalam daging dan ketika ditarik daging itu akan juga ikut keluar. 这个鞭子打在身上，进了他的肉，并且拉出来，连肉与皮都拔出来。 Kira-kira saudara itu 1 sampai 2 inci, 2 sampai 3 inci. 第一，可能是1寸到2寸， Saudara, itu suatu tindakan yang sangat keji sekali. 这是非常残忍的方法。 Karena itu saudara kalau menggambarkan tubuh Yesus itu di dalam kitab Yesaya sampai katakan orang tidak lagi memandang dia. 所以，如果在以赛亚所说的主耶稣的身体不能再看了， Saya udah berapa kali ngomong hal ini. 这个事情我已经好几次的 Karena itulah menghadapi hukuman penyaliban ini, Tuhan Yesus Kristus betul-betul mempersiapkan diri dengan 所以主耶 sebaik-baiknya. 稣上十字架上，他自己已经预备好自己， Belum lagi mahkota duri yang dikenakan di atas kepalanya. 还有他的经济冠冕。 Duri-duri itu sudah kira-kira panjangnya 5 sampai 7,5 cm. 这个经济是5到7寸半， Itu merobek boleh katakan hampir semua kulit-kulitnya dan bahkan mungkin sampai masuk ke dalam tulangnya. 经济已经这个挂了他的头，整个头皮。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的主内弟兄姊妹们， Ditambah lagi dengan memikul salibnya. 还有一个就是背负十字架。 Memang saudara kita tidak tahu secara persis Yesus itu betul-betul memikul seluruh salib itu ya yang berbentuk salib atau dia hanya di bagian tangan saja. 我们也不知道主耶稣背的十字架是整个十字架，或者是他单单背负一个木头。 Memang ada perbedaan dari pandangan beberapa penafsiran. 很多人这个解经家有不同的想法， Tapi saudara dalam desain kita saudara
Yesus memikul seluruh salib itu. 但是在我们的漫画里面，主耶稣背负十字架， Itu sesuai dengan catatan Injil Yohanes. 这是按照约翰福音记载的。 Bahwa dia menanggung, memikul salibnya. 他背负他的十字架， Itu kalau total kira-kira 300 pounds atau kira-kira 150 kilogram. 这完全是好像是300英镑或者是150 kilogram。 Saudara, dengan keadaan tubuh yang sudah babak belur begitu. 在这样贵罪身体整个都是很多伤处的， Dengan kesakitan yang luar biasa. 非常痛的这个身体， Dia masih dipaksa untuk memikul sendiri salibnya. 他还能自己背负十字架。 Memang dalam 3 Injil, saudara, Matius, Markus, dan Lukas mencatat bahwa prajurit Romawi memerintahkan Simon dari Kirene untuk membantu 本来 Yesus. 在三福音，这个罗马兵丁叫西门背负主耶稣的十字架， Seolah-olah Tuhan membutuhkan pertolongan, kah? 好像主耶稣要求别人帮忙他。 Saudara, itu tidak menyatakan Tuhan membutuhkan pertolongan. 在这个时候，不是你说主耶稣需要别人帮助， Tapi saudara, itu saya percaya itu adalah suatu sikap prajurit Romawi yang bersifat refleks saja. 但是我知道这是罗马兵丁有一个仪式，请别人来帮忙。 Pada waktu itu menjelang Paskah, banyak orang datang ke 那 Yerusalem. 个时候将近逾越节，很多的人来到耶路撒冷。 Kemarin hari Minggu sudah saya khotbahkan, kira-kira bisa kalau seluruh Yerusalem bisa 3 juta orang. 我上个礼拜已经告诉大家，如果整个耶路撒冷大约有300万人， Itu banyak orang-orang Yahudi dari seluruh Romawi, di luar dari Yehuda, banyak yang berdatangan merayakan 很多 Paskah. 犹太人在这个，他们都在那里聚集在一起。 Simon Kirene pasti ini adalah orang Yahudi. 那么这个西门必定是犹太人。 Jadi saudara, dia pun dari luar negeri, artinya dari luar Yerusalem, luar Yehuda datang memperingati Paskah. 那么他们来参加逾越节是在这个犹太地以外。 Secara refleks saudara melihat mungkin keadaan Yesus yang begitu sempoyongan membawa salib. 这个时候，我们能够想象得到主耶稣背负十字架，他走得非常的出力。 Apakah prajurit Romawi punya belas kasihan kepada Yesus? 是不是罗马兵丁有对耶稣起了同情心？ Saya percaya tidak. 我相信不可能。 Walaupun mungkin ada orang mengatakan mungkin dia punya rasa iba kepada 可 Yesus. 能虽然他们有同情耶稣， Tapi saya katakan kemungkinan besar tidak. 但是我说可能他们没有同情耶稣。 Karena konteksnya adalah prajurit Romawi sudah terbiasa melakukan itu semua. 因为我们知道罗马兵丁做这样的事情已经很普通， Dan semua prajurit Romawi mengerti bahwa orang yang disalibkan itu pasti karena masalah politik, karena masalah 那 pemberontakan. 么罗马兵丁就知道这些受刑罚的人必定是参与政治， Sehingga saya percaya saudara, bukan karena rasa belas kasihan. 所以我相信不是出于同情。 Apalagi juga ada pemahaman mungkin rasis dari mereka. 有的人说这是因为种族歧视， Ya, daripada Simon Kirene tiba-tiba lewat, langsung saja digeret masuk. Ayo, pikul salib ini. 因为看见西门经过，他们就让西门来背负十字架， Paling satu tujuan yang mungkin dia ada. 只有一个目的， Untuk mempercepat supaya Yesus cepat-cepat bisa digantung di atas kayu 那 salib. 是因为要赶时间，让主耶稣被挂在十字架 Di 上。 dalam seluruh kesusahan, kepayahannya sudah terseok-seok memikul salib. 但整个的痛苦当中，主耶稣一步一步上十字架， Langsung dengan refleks ambil Simon Kirene yang waktu itu sedang mau melewati. Sini, kamu juga ikut menanggung. 所以那个时候罗马兵丁就拉了西门来帮助这个十字架。 Saya percaya prajurit itu tidak pernah ngomong, ayo tolongin dia. Tidak ada. 我相信罗马兵丁说来帮忙他， Langsung sudah digeret, langsung ditaruh. Ayo, cepat. 就拉了西门来帮忙， Karena tujuannya adalah harus cepat-cepat untuk disalibkan. 因为目的是要快快上山把主耶稣钉十字架。
Saudara, setelah itu kira-kira kepada waktu Yesus digantung di atas kayu salib, 弟兄姊妹们，可能当主耶稣被挂在十字架上， seberapa panjangnya penyalipan itu? 那我们想象主耶稣被钉的时间有多少久？ Dari hari itu sampai 3 hari ke depan. 从哪一天直到这个前面3天？ Dan saudara, kalau perlu dibiarkan dimakan burung liar. 那么就将放它，如果可能让野鸟把它吃。 Dan semua orang yang disalibkan tidak bisa diturunkan jikalau tidak ada izin dari hakim. 每一个人已经挂在木头上，不能拿下来，除非有法官的允许。 Karena itulah saudara, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, 当主耶稣已经死在十字架上， ada seorang murid yang minta izin untuk menurunkan mayat Yesus. 有一个门徒他要求拿了主耶稣的尸首， Dan akhirnya mereka terheran-heran, sudah mati. 他们也是奇怪，因为主耶稣已经死了， Silakan. 请你拿。 Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini semua yang terjadi sesuai dengan kebenaran yang pada waktu itu menjadi standar. 弟兄姊妹们，这完全我说的就是那个时代的故事的标准。 Saudara, hukuman penyalipan, hukuman yang paling brutal. 主耶稣上十字架上是最残酷的一个刑罚。 Bahkan saudara, semua orang-orang yang disalibkan 每一个人被钉在十字架上的， memang akan menghadapi kebrutalan dari orang-orang yang melakukan penyiksaan dan penyalipan 他 itu 们要 sendiri. 面临非常残忍的方法，就是由罗马兵丁实行的刑罚。 Seolah-olah sebagai suatu pembenaran, 然后这就变成一个真理， pembenaran yang melampaui prinsip-prinsip asasi di atas 但 kemanusiaan. 是这个真理却超乎人权。 Karena itulah saudara, akhirnya lewat Konstantinus Agung, Kaisar Konstantin, 所以最后借着Konstantin帝王来说， akhirnya hukuman salib dihapuskan. 最后十字架被免除。 Itu pun terjadi ketika Kaisar Konstantin sudah bertobat. 这是因为这个皇帝已经悔改。 Ya, pada waktu sebelum dia bertobat, katanya ditulis oleh Eusebius ya, bahwa Konstantinus itu melihat satu tanda salib di atas langit. 当Konstantinus还没有悔改的时候，他在天上看见十字架， Ada terdengar suara, pakailah ini. 所以就有一个声音说：“你用这个东西。” Nah, pada waktu itu saudara, Kaisar Konstantin sedang bermusuhan dengan saudaranya sendiri yang memiliki wilayah yang lain juga. 那个时候，Konstantinus正在跟他的亲戚兄弟们为仇敌。 Nah, akhirnya dengan menggunakan salib, saudara, Konstantinus pergi, taklukkanlah itu. 最后就用这个十字架，他已经打败了他的敌人。 Dan akhirnya Konstantinus bisa menaklukkan saudaranya sendiri. 最后，这个Konstantinus能够征服他自己的兄弟。 Setelah dia menaklukkan itu semua, 当他已经打败他的敌人的时候， maka saudara, Konstantinus menghapuskan semua hukuman penyalipan. 从那个时候起，Konstantinus就免除这个上十字架的 Saat 事 itulah 情。 kemudian kekristenan seperti menjadi agama negara. 这个时候，那么基督教就成为国家的宗教， Dan salib menjadi tanda buat orang Kristen. 十字架成为基督徒的象征。 Saudara, kalau baca Alkitab dengan baik-baik, 如果你好好的读圣经， salib seringkali pada waktu itu menjadi tanda penghinaan. 十字架那个时候是一个侮辱的一个象征。 Bahkan tercatat di Kisah Para Rasul, tercatat di kitab Galatia, penghinaan, salib itu penghinaan. 所以，如果记载在加拉太书，我们知道十字架是一个侮辱。 Tapi setelah Konstantinus Agung, 但是伟大的Konstantinus以后， dia percaya kepada Tuhan. 他相信了神， Seolah-olah salib itu menjadi tanda petik tanda kemuliaan. 就好像十字架是一个荣耀的兆头。 Saudara-saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们，
brutalnya dosa manusia. 人的罪恶。 Karena itu ketika saudara dan saya melihat salib, 所以你与我看见十字架的时候， memang boleh kata sepertinya ini suatu kuasa Tuhan. 我们好像看一个神的全能， Tapi di situ ada suatu paradoks di dalamnya. 但是里面有一个象征， Memang itu adalah tanda penghinaan. 那个是一个侮辱的象征。 Tapi akhirnya sudah lewat pernyataan oleh Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 以后施洗约翰说，看那人子，这个救赎人类的人子。 Memang Tuhan Yesus berapa kali mengatakan, permuliakanlah anakmu ya Bapa. 主耶稣常常说：“神啊，求你荣耀你的儿子。” Seolah-olah sudah kemuliaan itu akan dicapai hanya melalui penghinaan di atas kayu 好 salib. 像我们能够得着荣耀，借着这个侮辱才能得到。 Saudara, karena itu beberapa kali kita menyanyikan lagu-lagu tertentu, sudah. Bagaimana kita dapat kemuliaan kalau tidak lewat penghinaan salib? 所以好几次有很多时刻，我们如何得着荣耀，如果没有经过侮辱， Saudara, kita harus terus merendahkan diri di hadapan 我 Tuhan. 们要继续不断谦卑自己在神面前。 Bahkan kita juga harus merendahkan diri di hadapan banyak orang. 我们要在众人面前谦卑， Karena itulah yang Tuhan perintahkan 这 bagi 是神的 kita. 命令。 Yang kedua, murka Allah atas dosa manusia. 第二就是神的这个惩罚，对神对人类。 Penyaliban yang Tuhan Yesus yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus 主耶稣担当了十字架的刑罚， itu adalah tanda murka Allah ditanggung kepada dirinya. 这就是表示神的刑罚有人来担当。 Murka Allah bukanlah ide isapan jempol. 神的刑罚不是一个谎言， Saudara, murka Allah bukan untuk menakut-nakuti manusia dalam kehidupan ini. 神的刑罚不是对人类的生活一种威胁， Atau kita katakan neraka. 或者我们说地狱。 Neraka itu untuk nakut-nakuti manusia supaya hidup di dunia ini menjadi baik. 第一是恐吓人类，叫人类在世界上有好的行为。 Saya ketemu beberapa orang, saudara. 我有意见好几个人， Kadang-kala dia diskusi. 有时候他们说， Kalau Allah itu maha kasih, 如果神是爱的、慈爱的 mana 神， mungkin sih ada neraka? 不可能有地狱。 Mana mungkin ada neraka? 那么如果有地狱的话， Neraka kan tempat hukuman selama-lamanya. 地狱是永远的刑罚， Allah itu kan kekal. 神是永恒， Allah itu kan maha kasih. 神是爱我们的。 Kalau ada neraka, mana mungkin dia tahan lihat neraka, lihat semua orang dihukum di neraka. 不可能神能够忍耐看着人类在地狱里面受到刑罚。 Orang yang berpikir demikian tidak mengerti artinya dosa di hadapan Tuhan. 这样的人，他们没有想到他们在神面前的罪恶。 Mungkin orang mana, oh kasih Allah lebih besar dari 有 semua. 的人说，上帝的爱比一切更大。 Memang sudah di Alkitab memang mengatakan kasih Allah itu begitu besar. 本来这圣经告诉我们，主的爱非常的浩大。 Tapi sudah kasih Allah yang begitu besar itu kita jangan manipulasi seolah-olah membuang hukuman neraka. 但是不是说你利用上帝的爱来抛弃在十字架的在地狱的刑罚？ Memang kasih setia Tuhan itu panjang sekali. 上帝的爱与心色是非常的长久。 Tetapi saudara jangan pernah lupa bahwa Allah juga bisa menghukum kita. 但是你不要忘记，上帝也能够惩罚你。 Saudara, berulang kali Israel dan Yehuda diperingatkan. 好几次以色列的人跟犹大，好几次上帝这个提醒他们， Supaya mereka bertobat. 让他们悔改又悔改。 Tapi ketika waktunya sudah tiba, 当日子时间来了以后， Tuhan tidak main-main. 上帝不开玩笑， Israel dihancurkan dan kemudian diporak-porandakan oleh Asyur. 上帝差遣亚述
消灭以色列。10 suku habis. 那么10个种族完全的灭绝， Tertinggal 2 suku 剩下2个种族， yang disebut suku Yehuda. 那就是说犹太族。 Tuhan mengutus hamba-hambanya 上帝差遣他的使者， supaya Yehuda bertobat. 让犹太能够悔改。 Kadangkala bertobat, 有时候他悔改， kadangkala sudah main-main dengan 有时 Tuhan. 候玩耍、犯罪。 Akhirnya kira-kira hampir 200 tahun kemudian, akhirnya Yehuda pun dibuang ke Babel. 最后200年以后，上帝就把犹太族抛弃。 Saudara, hukuman murka Allah itu tidak main-main. 上帝的惩罚一恼怒，你 Surat- 不要开玩笑。 Surat Ibrani juga mengatakan itu. 希伯来书也是怎么说？ Jangan menganggap ringan teguran-teguran Tuhan. 你不要轻视上帝的警告， Belajarlah dari sejarah Israel. 你要学习以色列的历史。 Kalau Tuhan menghukum, tidak main-main. 如果上帝要刑罚，他完全非常的重视， Apalagi hukuman kekal. 尤其是永恒的刑罚。 Dan itu dicatat di dalam kitab Wahyu. 这是用在这个启示录有记载， Hukuman kekal itu nyata, ada tertulis di dalam kitab Wahyu. 永恒的刑罚是真正能够实现。 Jadi saudaraku yang dikasihi oleh 所以， Tuhan, 亲爱的主内弟兄姊妹们， kita seringkali terbuai, dinina-bobokkan dengan, oh Tuhan panjang sabar, Tuhan maha kasih. 因着上帝的爱，因着上帝的忍耐，以至于我们忘记了。 Kita tidak tahu bahwa di dalam kata kasih itu, di balik itu ada murka Allah. 我们不知道，在爱的后面有上帝的刑罚。 Yesus yang disalibkan memang tanda kasih Allah, tapi itu juga tanda murka Allah. 耶稣上十字架上是表现神的爱，也是表现神的惩罚。 Yesus menanggung murka 耶 Allah. 稣担当了上帝的神的整怒。 Saudara, bukankah hati nurani kita ada prinsip moral yang kita tahu? 如果你们在你们的这个良心里面有你们的这个本性在里面， Kita tahu artinya benar dan salah. 你知道什么是错，什么是对。 Bukankah hati nurani kita tahu bahwa ada kekekalan dalam hidup kita? 是不是你的良心也是知道在里面有永恒的生命？ Karena itulah saudara, ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, 所以弟兄姊妹们，当主耶稣在客西马尼祷告的时候， dia bergumul luar biasa 他非常的挣扎， sampai peluhnya seperti titik-titik darah. 好像他的汗，好像一滴一滴的血。 Istilah kedokterannya hematidrosis. 那么这个一滴一滴的血，就是在医学说 hematidrosis。 Saudara, akhirnya Tuhan Yesus dikuatkan 最后神再次给耶稣力量， dan dia siap untuk menanggung murka Allah. 他预备自己担当神的刑罚。 Eli, Eli, lama sabachthani. Eli Eli lama sabachthani。 Allahku, Allahku, mengapa engkau 我 meninggalkan 的神， aku? 我的神，为什么离弃我？ Saudara, 3 jam lamanya 有3个钟头之久， kegelapan meliputi seluruh daerah itu. 遍地都黑暗。 Menandai hukuman murka Allah dihujamkan kepadanya. 这就是神的整怒降在人间。 Itu artinya hukuman Allah atas dosa manusia. 这就是说，神刑罚人所犯的罪。 Karena itu kita biasanya mengatakan orang mengira dia terkena kutuk dari 所 Tuhan. 以以赛亚书说，好像他被咒诅。 Dan memang betul dia menanggung kutuk. 本来他是担当神的咒诅， Tapi sebetulnya dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. 但是其实他担当我们的罪恶。 Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. 所以他的受伤，我们的医治。 Saudara yang dikasih oleh 亲 Tuhan, 爱的主内弟兄姊妹们， penyalipan bukan peristiwa dongeng. 十字架这个不是一个民间故事， Saksi mata begitu banyak. 很多人能够证明。
Orang Yahudi mengakui itu juga. 那么犹太人也证明这件事情。 Bahkan saudara, menurut Alkitab 2-3 orang saksi itu sah. 所以在圣经里面，如果有3个人证人，那是合理。 Saudara, kitab Injil saja sudah ada 4, saudara. 弟兄姊妹们，福音书有4本， Ditambah kisah para rasul dan surat-surat yang lain. 再加使徒行传，还有别的书信。 Semua mengatakan Yesus disalibkan untuk menanggung dosa kita. 四福音都记载主耶稣被钉在十字架上，为要担当我们的罪恶。 Orang-orang, oh itu kan orang Kristen punya. 那么他们就说这是基督教。 Saudara, ternyata catatan-catatan di luar Kristen juga banyak. 弟兄姊妹们，在基督教以外也是很多， Minimal ada 5 yang saya pelajari. 还有5个记载的。 Baik sejarawan Romawi, 虽然是罗马的历史， baik filsuf orang Yunani, 或者一些希腊的哲学家， dan juga kumpulan orang-orang Yahudi, 还有很多犹太人的团体， semua mengakui, mencatat Yesus itu pernah digantung, disalibkan. 他们都记载并且证明主耶稣曾经被挂在木头上。 Bahkan bukan hanya menyebut Yesus saja, 不但说耶稣， Yesus yang disebut Kristus. 那就是说耶稣基督。 Waktu itu yang bernama Yesus banyak. 那个时候很多人叫耶稣。 Waktu Pilatus mengadili Yesus pun tanya sama orang Yahudi, 当比拉多审判耶稣的时候，他们问犹太人： yang mana kamu mau bebaskan? 哪一个你要释放？ Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? 巴拉巴耶稣，或者是耶稣你们所称呼的耶稣？ Saudara, semua catatan di luar Kristen ini menyebut Yesus yang disebut Kristus. 在这个每一本书都说明被称为基督的耶稣。 Tapi tetap aja ada sarjana yang, wah enggak, ini kan sudah diganti tulisannya sama orang Kristen. 但是很多人说，哦，这个人已经改了这个圣经。 Saudara, ilmuwan itu belum tentu jujur semuanya. 弟兄姊妹们，不是一些的科学家不是橙色的科学家。 Itu orang yang sudah belajar lulus sarjana 1, S1, S2, S3 belum tentu jujur. 很多学士、很多硕士，他们也不是很橙色的学者。 Berpendidikan pun belum tentu jujur. 他们有很高的学历，也不可能诚实。 Padahal kalau mereka mau jujur dites lagi kalau betul itu sudah diganti sama orang Kristen. 其实，如果他们要这个诚实，他们要证明人家有改， Lewat ilmu bahasa. 接着这个语言的学问， Gaya bahasa manusia itu lain-lain. 然后每一个人的讲话方式不一样。 Saudara membaca WA saya sama WA-nya Semu itu pasti beda. 弟兄姊妹们，如果你读牧师的卫星或者是师母的卫星不一样， Gaya bahasanya beda. 每一个人的这个文法不一样， Itu diketahui dalam ilmu bahasa. 这能够证明在每一个语言的这个科学里面。 Apalagi ini ada sejarawan Romawi, ada orang Yunani, ada orang Yahudi, pasti gaya bahasanya beda. 在这里有希腊人，有犹太人，都有不同的文法。 Sedangkan orang yang berbahasa sama pun bisa berbeda kok gaya bahasanya. 同样的文法也有不同的发音。 Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, walaupun pakai bahasa Yunani itu gaya bahasanya 马 beda-beda. 太、马可、路加虽然他们也是用这个希腊文，但是他们也有不同的说法。 Dan terbukti kok kita sendiri pakai bahasa Indonesia pun bisa beda-beda kok gaya bahasanya. 那么我们每个人用印尼文也有不同的方法来讲印尼文。 Karena itu orang kalau sudah tidak mau percaya, dia alasannya macam-macam. 如果一个人他不要相信你所说的，他用各种各样的方法来反驳你。 Karena itu saudara, ketika kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, 所以弟兄姊妹们，如果你们传福音给你的四周围的人， saudara, orang itu kalau belum mau percaya,
如果一个人他还没有要相信耶稣， hatinya belum dibuka oleh Tuhan, 意思说上帝还没有打开他的心门， mulut kita sampai berbusa-busa menunjukkan banyak kebenaran, itu semua sia-sia. 如果你讲到你的嘴歪了，完全突然。 Begitu pula saudara, kalaupun saya sudah khotbah begitu berusaha keras menyatakan kebenaran Kristen yang dapat 我也 dipertanggungjawabkan. 是这样，虽然我想尽办法传福音、讲真理、讲耶稣给人家听， Tapi kalau saudara tidak bisa diyakinkan 但是如果你还没有肯定， dan Tuhan belum membuka pengertian saudara, 上帝还没有打开你的心门， saudara tetap anggap apa? Angin lalu 你 itu. 们觉得我们所说的完全是耳边风？ Karena itu setiap kali saya mau memberitakan firman Tuhan, saya selalu berdoa kepada Tuhan. 所以当我要讲到的时候，我常常祷告说： Tuhan tolong jemaatmu, anak-anakmu yang sesungguhnya. 主啊，求你帮助你真正的儿女。 Kadangkala bahkan saya mengatakan, Tuhan hanya domba-dombamu yang betul-betul mendengarkan suaramu. 因为其实我也是说，可能是真正你的羊、你的儿女们才能够听你的声音。 Memang saya tidak tahu mana domba yang beneran dan mana yang bukan. 虽然 Saya 我 tidak 不知道哪里是绵羊，哪里是山羊， Tapi hanya Tuhan yang tahu. 但是上帝知道。 Saudara, mari kita lihat sebuah gambar. 让我们一起看一个图画。 这个钉子钉上去， Itu pakunya. 那就是钉子。 Itu ada di museum di Israel. 这在以色列的博物馆， Dan tercatat orangnya bernama Yohanan. 他这个人这个脚的人的名字叫做约哈哈纳。 Orang yang pernah juga disalibkan. 这个人也是曾经被挂在木头上被钉死， Paku itu kira-kira panjangnya 20 cm. 钉子有20寸， Menembus 透钉在脚上透出去， Saudara, ada bukti-bukti itu semua. 这完全都有证明。 Jadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus disalibkan, 所以当主耶稣被钉在十字架上的时候， jelas pasti tangannya, pergelangannya dipaku. 他的手腕被钉上去， Dan kakinya pun pasti dipaku. 他的双脚也是被钉下了。 Itu penderitaan yang luar 这 biasa. 是一个最残忍的痛苦。 Ketika film The Passion sudah ditayangkan, 当一部影片《配线》已经放映出来以后， ada yang protes. 有很多人 Wah, 反对， ini kekejian, kekejaman, ini So- horor. 这是非常残忍的事情， Ini nggak boleh dilihat oleh orang. 不能给人家看。 Sebetulnya Mel Gibson bertujuan ingin menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. 其实明星 Mel Gibson 他只有想告诉你们到底发生了什么事情， Supaya saudara dan saya betul-betul memahami bagaimana dramatisasi dalam film itu sesuai dengan kenyataan yang ada. 让我们每个人看了以后能够知道我们所看的电影跟真正发生的事情完全准确。 Walaupun saya sadar itu diusahakan disesuaikan. 虽然我知道那是想办法能够跟以前一样的事情发生， Karena kejadian yang sesungguhnya pasti lebih kejam 因 dari. 为能够真正的事实必定更残忍。 Karena pemerannya pasti sudah tempelin banyak sekali bahan-bahan untuk tidak kena kepada
daging 因 aslinya. 为他的身体完全有很多这个保护方法保护他的身体。 Tapi Yesus menjalani secara real dan nyata. 但是主耶稣经历的是真正的事情。 Kalau kita memahami ini semua, 如果我们能够明白这些事情的话， iman kita akan dikuatkan. 我们的信心要得到坚 Dan 固， kita akan semakin mengasihi Tuhan. 我们更爱主， Dan kita tidak akan menganggap anugerah Tuhan itu sia-sia. 我们不认为耶稣的爱是突然的。 Bagaimana dengan iman kita selama ini? 如果我们现在的信心如何？ Bagaimana dengan kerohanian kita selama ini? 现在我们的灵命如何？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Berkatilah Bapa kebenaran firman yang telah disampaikan. 主耶稣，求你祝福你的真理已经传出去。 Yesus mengalami kebrutalan dosa manusia. 主耶稣因着世人的罪恶，他经历这个非常残忍的事情。 Yesus menanggung murka Allah pada waktu 主 disalibkan. 耶稣钉在十字架上的时候，担当了神的整怒。 Bapa di surga, Engkau begitu murka atas dosa 主 manusia. 耶稣，你对世人的罪恶非常的整怒。 Sungguh kalau kami bisa menyaksikan pada waktu itu, apakah hati kami hancur ya Tuhan? 主啊，如果那个时候我们看到那一幕，我们的心里是不是破碎？ Ataukah justru hati kami berbeda? 或者我们有不同的心理的思想？ Mungkin seperti musuh-musuh yang mensyukuri peristiwa penyaliban 可能 itu. 好像那些仇敌都一直讥笑这个事情， Atau kami menjadi orang yang tidak peduli. 或者我们觉得我们不必想这一些事情。 Tuhan, Kau yang tahu setiap saudara kami yang mendengar firman-Mu 主啊， saat 你知 ini. 道我们每一个人已经听了你的话， Mungkin ada yang bersungguh-sungguh. 可能我们当中有的非常的认真， Mungkin karena belum memahami akhirnya menjadi tidak peduli. 有的人还没有明白，以至于就不在乎。 Tapi jangan sampai ada yang menjadi musuh Tuhan. 但是不要让我们当中成为主的仇敌。 Tuhan, tolonglah kami semua. 主啊，你帮助我们大家， Kami sadar kami orang berdosa. 我们明白我们是个罪人， Kami sadar kami penuh kelemahan. 我们明白我们很多的软弱。 Tolong kami Bapa supaya kami boleh semakin mengerti, memahami 求主帮助我们，让我们更明白你的真 arti 理， pengorbanan Tuhan bagi 你 kami. 为我们而死的意义。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢主， Dengar seluruh doa kami 靠耶稣基督生命祈求， dalam nama Tuhan Yesus. 靠耶稣基督生命， Amin. 阿门。